Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar yang dikasihi sekalian, jadi pada hari ini saya akan bersama-sama berkongsi dengan anda semua berkaitan dengan sedikit ulang kaji bagi contoh-contoh soalan berkaitan dengan kanta. Okey, anda boleh download soalan yang berkaitan dalam description yang disediakan di bawah. Okey. Jadi tanpa membuang masa, saya teruskan dengan soalan yang pertama. Okey, untuk soalan yang pertama, rajah di bawah menunjukkan imej yang dibentuk pada skrin adalah kabur. Okey, ada objek. Okey, imej yang terbentuk pada skrin adalah kabur sekarang ni, sebab kita lihat pada skrin dapati bahawa sinar yang terbentuk pada skrin adalah bukan tempat yang bersilang lah. Kalau sinar cahaya tak bersilang, maka imej yang terbentuk di sini adalah kabur. Okey, apakah yang dikehendaki dalam soalan? Antara berikut manakah perubahan yang akan menghasilkan satu imej yang jelas pada skrin? Kita nak menghasilkan satu imej yang tajam lah dan jelas pada skrin. Jadi apakah kaedah-kaedahnya? Okey, kita lihat kepada pilihan jawapan. Okay, kita lihat kepada jawapan yang pertama. Yang pertama, menggerakkan skrin mendekati kanta. Okey, ini skrin kita hampirkan kepada kanta. Okey, maksudnya apabila kita gerakkan skrin menghampiri kanta, akan sampai satu tempat di mana kedudukan skrin adalah betul-betul pada tempat persilangan. Di mana tempat persilangan ini adalah tempat terhasilnya imej yang tajam. Okey, mungkin A ini adalah yang betul. Okey, yang kedua, B, betul atau tidak, kita gerakkan objek itu lebih jauh daripada kanta. Okey, objek berada dekat sini, tapi kita pindahkan kedudukan objek itu lebih jauh daripada kanta. Okey. So berdasarkan kepada pengetahuan kita, semakin jauh objek daripada kanta, okey, apabila kedudukan U greater than 2F, so kita akan dapat imej yang lebih kecil, imej yang lebih kecil. Nah, so dia tidak akan kalau lebih kecil kat sini, maksudnya dia akan terbentuk lebih hampir kepada kanta, bukan pergi kat skrin. Okey, jadi B ada juga salah. Okey, C, gerakkan objek sehingga ia berada di titik fokus. Okey, objek ni sekarang objek, okey, kita gerakkan menghampiri kanta, berada pada F. Kalau objek berada pada F, berada pada F, kita akan dapat berdasarkan kepada ciri-cirinya, kita akan dapat bahawa kedudukan imej adalah pada kedudukan at infinity, at infinity. So tak terbentuklah tidak terbentuk pada skrin, maka C pun salah. Okey, manakala D, gantikan kanta dengan sebuah kanta cekung. Okey, ini kata cembung. Kalau kata cekung, apa berlaku? Kita cuba lukiskan. Ada kata cekung. Kalau berdasarkan pada lukisan, ini prinsip Aziz dia. Sinar cahaya itu akan mencapah. Okey, so kat sini satu, kemudian ada satu lagi cahaya. Jadi imej itu terbentuk sebelum kanta, kan. Skrin sebelah sini, skrin, tapi imej terbentuk di kawasan sebelum kanta. Jadi D pun salah. Jawapan yang tepat adalah A. Okey, rasa ini semua boleh jawab. Okey, soalan seterusnya. Nah, soalan nombor 2. Okey, di manakah satu objek harus diletakkan di depan satu kanta cembung? Kanta cembung, supaya ia bertindak sebagai kanta pembesar. Okey, apakah ciri yang kita nak daripada kanta pembesar? Ciri imej. Ciri imej dia apa? Pertama, mestilah besar, sebab kita guna kanta pembesar. Jadi kita nak ciri imej yang besar. Jadi yang kedua, apa ciri yang kita nak? Ciri yang kita nak mestilah tegak, kan? Kalau huruf tu, contohnya lah tegak. Kalau huruf A yang kita nampak kecil, kita nak A ni dia akan jadi besar. Itu maksud tegak. Kalau songsang, A ni kecil, apabila kita besarkan dia akan jadi, ni songsang. Ni kita tak nak. Kita nak imej yang terbentuk pada kata besar, yang ni.
itu lebih besar, maksudnya dia akan jadi tegak. Dan juga maya lah, kenapa maya? Dia akan terbentuk di kawasan objek, image terbentuk pada kawasan objek. Jadi di manakah kedudukannya? Ini kena ingat ciri-ciri image tu bagi Kantar. Kedudukan dia, kedudukan objek dengan kedudukan objek daripada Kantar tu sangat penting lah untuk awak ingat. Okey, so kat mana yang kita dapat ciri-ciri ni? Besar, tegak, maya. So kalau bahasa Melayu ingat, kami suka belajar ilmu baru. Okey, ilmu ni ada dua ilmu. Ilmu apa? Ilmu sains dan juga math. Okey, maya tegak, tegak kat sini tegak, sini tak tegak. Kawasan sebelah ni tak tegak. Besar, ni ada besar, sini ada besar. Tapi sini tak ada, tak tegak. So kat mana kedudukan dia? Kedudukannya mesti kurang daripada F. Mesti kurang daripada F. Okey, kalau bahasa Inggeris ciri yang kita nak apa? Kita nak magnified. Okey, upright dan juga visual. Okey. Kalau yang bahasa Inggeris, ingatlah apa petua yang saya dah kongsikan. Okey, Kantar ini F, 2F. Okey, kalau lebih besar daripada 2F, kita gunakan read. Real inverted diminish. Kalau berada pada 2F, kita gunakan RIS, real inverted same size. Jika berada di antara 2F dan juga F, kita gunakan RIM, real inverted magnified. Pada F infinity, dan juga kalau kurang daripada F, kita gunakan VUM, visual upright magnified. Okay, so untuk soalan nombor 2, jawapannya adalah C. Okay, kita pergi soalan yang berikutnya. Soalan yang ketiga. Objek satu objek diletakkan 50 cm. Objek diletakkan 50 cm itu mewakili jarak adalah jarak objek. Gunakan simbol. Terus gunakan simbol. Itu 50 cm. Kata cembung. Kata cembung. Kenapa kita highlightkan kata cembung? Sebab apabila kita tahu kata cembung, maksudnya nanti untuk focal length dia akan jadi positif. Okay, satu image yang tajam dihasilkan di atas skrin yang terletak. Okey, ni maksudnya apa? Maksudnya V. Jarak image. Image tu terbentuk pada jarak 12.5 cm. Okey, soalan ni minta apa? Berapakah panjang fokus? Dia minta F. F berapa? So, itulah pentingnya kalau kita keluarkan maklumat menggunakan simbol. Jadi apabila ada simbol-simbol ni, kita boleh buka pilihan-pilihan pilihan rumus yang ada dalam kertas soalan. Jadi untuk kes yang ini melibatkan juga kepada Kantar, maka rumus yang digunakan adalah 1 per F sama dengan 1 per U tambah dengan 1 per V. Jadi kita gantikan nilai 1 per F yang kita nak cari adalah sama dengan 1 per 50 tambahkan dengan 1 per 12.5. Okey. Jika kalau kertas soalan kertas 2, kita gantikan nilai kat sini dapat 1 mark lah. Okey, dan kita selesaikan 1 per F sama dengan 12.5 tambahkan dengan 50 bahagikan dengan 625. Okey, so kita carikan F. F tu kita pemudahkan dan kita akan dapat dapat apa? Dapat 10 cm. Okey. So jawapannya adalah B. Okey, untuk kertas 2, kalau bagi jawapan akhir kat sini, kita tak boleh tinggalkannya dalam bentuk pecahan. Kalau sebab pengiraan kat sini adalah pecahan, tapi untuk jawapan akhir kita tak boleh tinggalkannya dalam bentuk pecahan. Itu kena berhati-hatilah jika untuk kertas 2. Kertas 2 kalau yang 2 markah, penggantian ni 1 markah dan jumpa jawapan akhir dengan unit yang betul adalah markah yang kedua. Okey, soalan yang seterusnya, soalan yang keempat. Rajah di bawah menunjukkan image I.
Okey, I bagi satu objek O, objek dekat sini. So dia terbalikkan sikit. Biasa kita objek berada di sebelah kiri dan image berada di sebelah kanan. Tapi soalan kali ini image berada di sebelah kiri dan objek berada di sebelah kanan. Okey, so dia bagi kat sini V nya adalah V adalah sama dengan 16 cm. So U berapa? U adalah sama dengan 40 tolak dengan 16 bersamaan dengan 24 cm. Okey, berapakah panjang fokus? Sama juga nak cari F. So yang kat sini sama juga rumus tadi. Cumanya kat sini kena berhati-hati dengan U sahajalah. Okey, so gunakan 1 per F sama dengan 1 per U tambah dengan 1 per V equal to 1 over 24 plus 1 over 16. Okey, ni macam biasalah kalau susah sangat nak darab, kita darab je terus 16 tambah 24 bahagi dengan 24 darab 16. Kita tekan calculator. Okey, 384. So kalau F yang ni adalah 1 per F. Okey, 1 per F. Okey, 1 per F adalah sama dengan 40 per dengan 384. So F adalah sama dengan bahagikan 384 bahagikan dengan 40. So dapat jawapannya adalah 9.6 cm. Okey, so B jawapan dia. Okey, inversekanlah nanti kalau F ni maksudnya naik atas, turun bawah, macam matematik lah. Penting kita nak F. Kita bukan nak 1 per F, tapi kita nak F sahaja. Okey, soalan berikutnya adalah soalan nombor 5. Sebuah teleskop astronomi pada pelarasan normal adalah terdiri daripada dua kanta cembung. Okey, dua kanta cembung diletakkan pada jarak pemisah 80 cm. Okey, maksudnya untuk teleskop ni dia ada dua kanta. Okey, jarak antara kanta ni adalah 80 cm. Okey, kuasa pembesaran kanta adalah 15. Okey, magnify M nya adalah sama dengan 15. Okey, so berapakah panjang fokus FO dan juga FE? Okey, untuk teleskop astronomi, kita kena tahu mana panjang fokus untuk objektif lens yang besar ataupun untuk eyepiece yang besar. Jadi petuanya kita tulis teleskop astronomi. Okey, so kita tengok kat sini O nya ada 3, M nya ada 1. So maksudnya kat sini FO nya adalah lebih besar daripada FE. So jadi kita tengok kat sini mana FO nya lebih besar daripada FE. Okey, A ni dah salah, potong. Okey, A tu confirm salah. Okey, langkah kedua kita lihat pula kat sini. Kita cari nisbah pembesarannya adalah bersamaan dengan 15. So bahagikan, sebab pembesaran untuk teleskop adalah sama dengan FO M sama dengan FO per FE. So bahagikanlah. B contohnya, B 75 bahagikan dengan 5, so dapat 15. Okey, so jawapannya adalah B. Okey, C dengan D salah lah. Sebab apa C dengan D dah salah? Sebab kalau kita tengok dari segi teleskop, teleskop dia punya titik fokus untuk objective lens dan juga titik fokus untuk eyepiece adalah pada titik yang sama. So tambah dua tu akan sama dengan 80. Jadi kalau C ni kita tambahkan 75 campur dengan 15 dah jadi 90. So dah lebih daripada jarak pemisah ni. Begitu juga dengan jawapan D. Okey, soalan berikutnya soalan yang ke-6. Panjang fokus bagi kanta objektif bagi satu teleskop astronomi ialah 100
cm. Panjang fokus untuk ini maksudnya FO lah. FO adalah samaan dengan 100 cm. Pembesaran teleskop astronomi ialah 20 kali ganda. M pembesarannya adalah 20 kali. So berapakah panjang fokus kanta mata? Okey, ini mudah saja sebab saya dah terangkan tadi. Pembesaran bagi pembesaran image bagi teleskop astronomi adalah samaan dengan M bersamaan dengan FO per F FE. Okey, so FE adalah sama dengan FO bahagikan dengan M. So masukkan nilai FO ni 100. So bagi dengan pembesaran 20. So kita akan dapat jawapannya 5. So FE adalah samaan dengan 5 cm. So jawapannya adalah A. Okey, soalan yang berikutnya. Soalan ke-7, lukisan manakah yang menunjukkan lintasan sinar cahaya yang melalui kanta cekung? Okey, kanta cekung. So ini kita kena lihat semula syarat-syarat nak lukis. Yang pertama kalau ada kanta. Okey, kemudian ni prinsip Aziz, ni ada F. Okey, ada image kat sini. Okey, syarat pertama. Okey, cahaya tu dia bergerak selari dengan paksi utama. Dia sampai kat garisan yang berserenjang dengan optical center ni, dia akan mencapah. Nak mencapah ke atas, dia akan berpandu kepada titik fokus. Okey, ini syarat yang pertama. Ataupun peraturan pertama. Okey, peraturan yang kedua. Cahaya pertama-tama okey, ubah warna je lah, senang Okey. Sinar daripada objek ni dia terus pergi kat optical center tanpa mengalami pembengkokan. Okey. So ada tak? Okey, yang pertama betul. Yang pertama salah. A salah. Sebab apa A salah? Sebab dia menumpu ni. Menumpu. So salah. Okey, B. B betul kat sini, betul. Yang kedua pun betul. Okey, so B ni kita boleh ambil. C straight je kat sini. So salah. Dah betul tapi selepas dia lurus juga. Salah sebab kalau kanta dia mesti mengalami pembiasan. Okey, yang ketiga, yang D nampak macam betul kan, tapi dia terpantul pantul. Kita tak nak terpantul sebab kanta dia mesti terbias. Sebab cahaya ni melalui kanta ni diperbuat daripada bahan luksina. Apabila bahan luksina, cahaya tu boleh tembus. Tapi apabila tembus kat sini, medium yang berlainan dia akan mengalami pembiasan. So D ni pun salah. Okey, so jawapannya adalah B. Okey, so peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lukisan ni sangat penting lah. So dalam bab cahaya ni dia sebenarnya kena banyak praktis, kena banyak latihan. Okey, soalan yang ke-8. Okey, kuasa sebuah kanta adalah 20 diopter. 20 diopter. Power adalah sama dengan 20 diopter. So berapakah panjang fokus kanta tersebut? So ingat semula apakah dia punya rumus dia. Power adalah sama dengan 1 per F. Di mana F ni mesti dalam unit meter lah. M ni mesti unit meter. Unit dia sebab 1. So gantikan nilai. So 20 adalah samaan dengan 1 per F. So F adalah sama dengan 1 per 20. So bersamaan dengan 0. 1 per 20. 1 bagi 20 sama dengan 0.05. 0.05 meter. Jawapannya semua dalam sentimeter. So tukarkan dalam sentimeter. 1, 2 kan, meter kepada sentimeter darab 100 kan. So jawapannya adalah B, samaan dengan berapa? 5 sentimeter. Ini perkara yang perlu ambil ataupun kena sentiasa beringat. Power adalah 1 per F
di mana F adalah dalam unit meter. Okey, kalau kat sini kita tengok kat sini, dia bagi adalah 20 diopter 20. Okey, positif 20 lah. Kenapa positif? Sebab dia merujuk kepada kanta cembung. Okey. Satu lagi yang berkaitan dengan kuasa kanta inilah. Kuasa kanta ni kalau tebal, kanta tebal, kita tahu bahawa kalau tebal maksudnya powernya adalah tinggi. So apabila kuasanya tinggi, apa berlaku kepada panjang fokus? Titik fokusnya ataupun panjang fokusnya adalah rendah. Okey, sebab kat sinilah berdasarkan kepada rumus lah, P adalah samaan dengan 1 per F. So maksudnya apabila P ni besar, F tu akan jadi lebih kecil. Semakin tebal, semakin bertambah kuasanya, dan semakin kecil ataupun semakin rendah panjang fokus. Okay, kalau dapat kanta nipis, maksudnya powernya rendah. Bila powernya rendah, F nya akan jadi tinggi. Okay. Soalan nombor 9. Okay, pasangan kanta yang manakah boleh digunakan untuk membina teleskop? Okey, teleskop. Asas teleskop kita gunakan kanta cembung. Okey, so baca soalan, cari kata cembung. Okey, kalau kanta selain daripada kata cembung, kita pangkah lah. A salah, C pun salah. So tinggal B dengan D. Okey. Yang seterusnya, apa lagi yang kita ingat berkaitan dengan kanta teleskop? Tadi kita dah bincangkan bahawa FO nya akan lebih besar daripada FE. Okey, so kita tengok B, dua kanta cembung dengan jarak fokus 10 cm dan 80 cm. Oh, dia tak nyatakan. Tak apalah. Tak ada soal tu. Okey, D, kanta cembung dengan jarak fokus 6 cm. Okey, dan kanta cekung dengan jarak 9 cm. Oh, ada satu kata cembung, satu kata cekung. Tak boleh. Sebab syaratnya mesti dua kanta cembung. Two convex lens. Okey, so jawapannya adalah B. Ini salah satu kaedah lah ataupun teknik, teknik untuk menjawab soalan kertas satu. Bukan susah pun kertas satu ni, So tekniknya begitulah, kita baca dan kita pilih yang terbaik. Okey, soalan yang ke-10. Nombor 10. Rajah 14 menunjukkan lintasan cahaya dari satu objek. Okey, ni objek melalui sebuah kanta cekung. Okey, kanta cekung. Image dibentuk di antara titik fokus F dengan kanta. Okey, so masuk ke sini F lah. Ni image. Okey. Jika tinggi image adalah 6 cm. Okey, maksudnya tinggi image HI adalah sama dengan 6 cm. Maka berapa tinggi objek? Okey, maklumat yang ada dalam soalan adalah jarak objek. Jarak objek adalah bersamaan dengan 30 cm. U lah. U sini. Objek. Objek U sama dengan 30 cm. Kemudian kita nyatakan tadi I dibentuk di antara titik fokus dan juga kanta. So garis putus-putus ni adalah merujuk kepada titik fokus. So F nya adalah bersamaan dengan negatif 20 cm. Okey, kenapa negatif? Kerana ini adalah kanta cekung. Kalau kanta cekung, F nya akan jadi negatif. Okey, dia nak cari adalah tinggi objek. Okey, HI adalah bersamaan dengan 6 cm. So tinggi objek adalah bersamaan dengan, kena cari. Okey, so kat mana kita jumpa ni? Kita jumpa pada pembesaran. Pembesaran adalah samaan dengan HI, tinggi image per tinggi objek. Dan kita tahu juga pembesaran adalah samaan dengan jarak image per jarak objek. Okey, so macam mana kita nak cari? Kita cari V dulu. Cari V. Sebab apa cari V? Kita ada maklumat kat sini.
Okey, maklumat kat sini kita gunakan formula kanta. 1/f adalah bersamaan dengan 1/u tambah dengan 1/v. 1/v adalah bersamaan dengan 1/f tolak dengan 1/u, gantikan nilai 1/-20 tolak dengan 1/30. So bersamaan dengan kali 3, -3 tolak 2 per dengan 60. So bersamaan dengan -12 cm. So V adalah bersamaan dengan -12 cm. So kita dapat kat sini V tambah V adalah bersamaan dengan 12 cm. Negatif 12 cm. Kenapa negatif? Negatif ni menunjukkan kepada imej itu adalah imej maya. Okey, so kita masukkan dalam rumus ni. Okey, seterusnya kita nak cari HO. So kita gunakan rumus ni je lah. Okey, masukkan nilai 6 cm. Okey, tingginya 6 cm. Bahagikan dengan HO sama dengan berapa? 12 per dengan U adalah 30. Okey. So sama dengan 6 darab dengan 30 bahagikan dengan 12. So bersamaan dengan 15 cm. Okey, so saya harap yang ni tak ada masalah sebab di sini matematik lah macam mana kita nak pindahkan nilai-nilai ni untuk kita cari HO height of object height of object. So jawapannya adalah 15 cm. Okey, soalan yang berikutnya adalah soalan nombor 11. Ini kira soalan merentasi kurikulum lah Darjah 19 menunjukkan sinaran cahaya yang melalui kanta cembung bagi mata cembung, mata bagi orang yang rabun jauh dan juga rabun dekat. Okey, mata pertama ni rabun jauh dia punya image tidak terbentuk pada retina. So maksudnya cahaya tu tak sampai kepada retina. So macam mana kita nak sampaikan dia? So kita kena capahkan cahaya. So yang ni kena capah. Cahaya kena capah. Cahaya kena capahkan. So apabila nak capah guna apa? Kanta cekung. Okey, tulis dulu macam tu. Okey, yang kedua ni rabun dekat. Sebab terlebih kan. Terlebih. Okey, kata terlebih maksudnya cahaya tu tak fokus. Jadi macam mana kita nak fokuskan dia? Cahaya kena, ini maksudnya cahaya kena fokus. Kena fokus. Okey, kalau nak fokuskan cahaya guna kanta cembung. Okey, so kita tengok. Okey, apa nak bezakan kalau kanta cembung? Nak bezakan dua kanta ni. Kalau kanta cekung, dekat tengah dia mesti nipis. Kawasan tengah mesti nipis. Kalau kata cembung, kat tengah dia mesti tebal. Maksud kita tengok pertama. Okey, A ni tebal, salah. B tebal, C tebal. Okey, sebab yang mata pertama ni kita nak cekung. Cekung kita nak cari yang tengahnya adalah nipis. So yang nipis kat sini adalah D sahaja. So apabila A, B, C ni dah pasangannya dah salah, maka jawapannya adalah D. Okey, betul tak mata keduanya tebal? Kat sini nampak tebal kan? Sebab kata cembung, kata cembung sifat dia. So berdasarkan kepada video yang asal, video penerangan konsep, saya dah tunjukkan bagaimana kita nak kenal, nak membezakan antara kata cekung dan juga kata cembung. Itu berdasarkan kepada dua kaedah ni lah. So, jawapan untuk soalan yang ke-11 adalah D.
Okey, berikutnya soalan yang ke-12. Rajah 16 menunjukkan sebuah objek diletakkan pada jarak U dari sebuah kanta cembung dan titik fokus F. Jarak imej diwakili oleh simbol V. Okey, antara graf yang berikut manakah menunjukkan hubungan antara jarak objek dan juga jarak imej? Okey, kat sini. So, kalau berdasarkan formula kanta, 1 per F sama dengan 1 per U tambah dengan 1 per V. Okey. So kat sini kita tengoklah kat V kan, 1 per V ni akan jadi Y, susun menggunakan Y sama dengan MX plus C. Okey, kita akan dapat bahawa 1 per V akan jadi paksa Y. 1 per V akan jadi paksa Y. Maka 1 per U ni kita akan pindah ke sebelah. So akan dapat negatif 1 per U tambah dengan 1 per F. Okey, kenapa dapat negatif? Sebab kalau kita berdasarkan kat sini, 1 per U ni adalah X. Kecurunannya adalah negatif. So kita lihat mana kecurunan negatif berdasarkan kat sini. Okey, A, V dengan U. So salah lah. B pun sama V dengan U. Kita nak 1 per V. Okey, 1 per V, 1 per U. Okey, boleh, betul kat sini. Nah, D pun betul. Okey. Apa beza dia? Bezanya adalah pada kecurunan graf. Kat sini adalah negatif. Yang negatif dalam, kalau C sini positif, kecurunannya positif. D kecurunannya negatif. Jadi jawapan yang kita pilih adalah D. Okey, kenapa negatif? Sebab kat sini ni positif. So bila pindah ke sebelah dia akan jadi negatif. Okey, so negatif kat sini menunjukkan kepada kecurunan, kan? Y equal to MX plus C dah jadi 1 per U untuk X. Negatif, maksud kat sini negatif 1 lah. Negatif 1. Okay, soalan nombor 13. Okay, graf 1 per V melawan 1 per U. Okay, kirakan panjang fokus bagi kanta. Nak cari panjang fokus. Okey, tadi saya dah tunjukkan rumus yang kita dapat adalah berdasarkan rumus 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Okey, yang ni jangan kita terus substitute, jangan. Kita kembali semula kepada prinsip asas. Y sama dengan MX tambah dengan C. So 1 per F tu dekat mana? 1 per F ni kat mana? 1 per F ni adalah pada pintasan Y. Kita susun semula. Y kat sini adalah 1 per V. So 1 per V sama dengan X ni apa? X ni adalah 1 per U. Okey, dia pindah sebelah menjadi negatif. So tambah dengan 1 per F. So 1 per F adalah pintasan Y. So kat sini. So 1 per F adalah bersamaan dengan nilainya berapa? 0.5 cm. Kuasa negatif 1. Jadi F, so F sama dengan 1 per 0.5. So bersamaan dengan, kan kalkulator, kan susah pun. 1 bagi 0.5 dapatlah 2 sentimeter C. Okey, dia kalau melibatkan graf, melibatkan kanta ni, biasa kita akan kembalilah semula kepada persamaan kanta. Okey, soalan yang ke-14. Okey, soalan 14 ni mirip kepada soalan awal tadi. Okey, Rajah 24 menunjukkan pembentukan imej bagi sebuah kanta cembung. Okay, antara peralatan optik berikut, manakah yang menghasilkan imej yang mempunyai ciri dan imej yang terbentuk pada rajah di atas? Okey, ni imej. Apa imej yang terbentuk kat sini? Oh, kita nampak ni imej ni lebih besar daripada objek. So magnified. Okey, oh bentuk dia tegak. Magnified. Kita nampak tegak, upright.
Okey, dan dia terbentuk pada kawasan objek. Kalau image terbentuk kepada kawasan objek, dia adalah visual. Okey, so VUM lah ni kan. Visual Upright Magnified. Dalam bahasa Inggeris apa yang kita nampak adalah besar, kemudian dia tegak, dan juga dia adalah maya. Kenapa maya? Sebab dia terbentuk di kawasan objek. Image terbentuk di kawasan objek. Ini kita nak fahamlah. Tapi dari segi takrifannya, maya ni adalah image yang tidak terbentuk pada screen. Image yang tidak terbentuk pada screen. Itu takrifan untuk image maya lah. Takrifan untuk visual image. Image that cannot be formed on the screen. Okay, image maya adalah image yang tidak terbentuk pada screen. Okey, ini image dia. So kita dah jawab tadi. So dia adalah merujuk kepada kanta pembesar. Okey. Kalau kamera ada satu. Kalau kamera ada satu kanta contohnya, satu kanta objek atas. Image terbentuk di kat filem belakang, filem kan. Kalau kita ambil gambar lah, kalau kita ambil gambar, objek berada depan objek akan berada depan kanta. Okey, dan gambar tersebut akan terbentuk pada filem. Filem tu ataupun skrin ataupun filem tu terbentuk ada di belakang kanta. So kamera dah tak boleh. Kalau kita nak guna C tak boleh. C sebab dia melibatkan kepada dua kanta. Kat sini hanya ada satu kanta sahaja. So yang paling tepat adalah B. Okey, soalan yang terakhir untuk sesi kali ini. Okey, Rajah 20 menunjukkan satu objek diletakkan pada titik fokus F bagi sebuah kanta cembung. Okey, apakah ciri-ciri yang terbentuk? Okey, letakkan pada titik fokus, fokus. Okey, kalau pada titik fokus, dia sama jugalah walaupun saya cakap pada infinity, tapi secara apa yang kita boleh ingat adalah dia juga adalah sama dengan visual upright magnified. Visual upright magnified. Itu D lah jawapan dia. Okey. Okey, kita bincang sedikit sedikit penambahan berkaitan dengan kanta. Okey. Buat kanta ni kadang-kadang kita confuse. Okey. Antara tebal dan juga diameter lah, antara ketebalan dan juga diameter kanta. Okey, jika kita ukur daripada atas ke atas, atas ke bawah lah, daripada atas ke bawah kita ukur ni. Okey, ini adalah kita mengukur diameter. Kita ukur diameter. Okey, dalam diameter ni besar, kita perlukan diameter yang besar. Kalau diameter tu besar, maksudnya kita boleh membenarkan lebih banyak cahaya masuk lah. Membenarkan lebih cahaya. Salah je kan. Cahaya. So, apabila cahaya dapat masuk banyak, jadi image yang akan terbentuk akan lebih jelas lebih terang, cahaya dapat masuk banyak kan. Okey. Kalau cahaya diameter tu kecil, cahaya tu kecil, dia akan menyebabkan nanti image akan jadi kabut ataupun gelap lah. Gelap. Okey, kemudian kalau ni lah kita ukur kiri ke kanan ni. Ini kita ukur dari segi ketebalan dia. Ketebalan. Okey. So ketebalan ni berkait rapat dengan F lah. Berkait rapat dengan F. So mana kita dah bincang tadi, kalau semakin tebal kanta ni, dia akan menyebabkan F nya akan berkurang. Semakin tebal kanta, F akan berkurang. Kenapa? Kerana kuasanya bertambah. Okey, itu saja selesai perkongsian untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Okey.
Okey, so selamat mengulang kaji, dan saya doakan supaya SPM semua akan mendapat keputusan yang cemerlang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.